Avoiding this disaster seems impossible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 4F yang terdiri daripada 5 orang termasuk saya, Siti Nurfatin Hakimah, Muhammad Irham Aidin, Nur Farhana, Nurul Izzah dan Siti Aminah. Menerusi video ini, kami akan membentangkan sebuah tajuk tentang SDG yang keempat iaitu pendidikan berkualiti. Mari kita kenali dahulu apa itu SDG. Pada tahun 2015, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengemukakan 17 matlamat yang dikenali sebagai Sustainable Development Goals atau singkatannya dipanggil sebagai SDG. Sustainable Development Goals yang juga diterjemahkan sebagai Matlamat Pembangunan Lestari ini merupakan pelan tindakan untuk mencapai masa hadapan yang lebih baik dan 17 matlamat ini perlulah dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2030 akan datang. Apakah yang ditakrifkan dengan pendidikan berkualiti? Pendidikan berkualiti merupakan matlamat yang keempat daripada 17 matlamat dan ianya bertujuan untuk menjamin pendidikan secara menyeluruh dan ekuiti dan menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua. SDG 4 ini mempunyai sasaran tertentu. Tujuan utamanya ialah untuk memastikan pendidikan berkualiti dan adil dan mempromosikan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. SDG 4 ini terdiri daripada 10 sasaran menjelang 2030. Yang pertama, pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah secara percuma. Ini untuk memastikan semua penduduk dapat melengkapkan pendidikan yang berkualiti dan juga saksama yang membawa kepada hasil pembelajaran yang relevan dan berkesan. Yang kedua, kesamarataan dalam akses kepada pendidikan teknikal, vokasional dan pengajian tinggi. Memastikan akses yang sama rata tidak mengira perempuan atau lelaki ke peringkat pendidikan teknikal, vokasional dan pengajian tinggi termasuk universiti. Yang ketiga, menghapuskan diskriminasi dalam pendidikan. Ini bertujuan untuk menghapuskan perbezaan jantina dalam pendidikan dan memastikan akses yang sama rata termasuk golongan orang kurang upaya dan juga orang asli. Yang keempat, pendidikan untuk pembangunan yang berkesan dan warga negara global. Ini untuk memastikan semua pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk pembangunan lestari, gaya hidup lestari, hak asasi manusia, budaya pendamaian dan penghayatan kepelbagaian budaya. Yang kelima, meningkatkan guru yang berkelayakan dalam negara yang membangun. Meningkatkan bekalan guru yang berkelayakan termasuk melalui kerjasama antarabangsa untuk latihan guru di negara yang membangun. Selain itu, terdapat 5 lagi sasaran iaitu yang keenam, kesamarataan dalam akses kepada pendidikan prasekolah rendah yang berkualiti. Yang ketujuh, meningkatkan bilangan masyarakat dengan kemahiran yang bersesuaian untuk stabil dalam keuangan. Yang ke-8, literasi dan numerasi universal. Yang ke-9, membina dan menaik taraf sekolah yang inklusif dan selamat. Dan yang terakhir ialah meningkatkan beasiswa pengajian tinggi untuk negara yang membangun. Jadi, apakah kepentingan pendidikan yang berkualiti SDG 4? Pendidikan merupakan kunci penyelesaian utama kepada Sustainable Development Goals yang lain. Dengan pendidikan yang berkualiti, seseorang itu dapat memecahkan rantaian kemiskinannya. Hal ini kerana pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi diri terhadap kepribadian, kecerdasan, keterampilan untuk memenuhi keperluan ekonomi dirinya sendiri. Selain itu, pendidikan yang berkualiti dapat menghapuskan diskriminasi gender dengan menyediakan anak perempuan dan wanita untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, peluang pekerjaan yang layak dan menyertai politik. Hal ini secara tidak langsung menyumbang kepada mobiliti sosial dan juga kelestarian ekonomi. Selain itu, pendidikan yang berkualiti juga memainkan peranan penting dalam mempromosikan toleransi dalam hubungan sesama manusia. Hal ini juga dapat membentuk masyarakat yang lebih aman. Seterusnya, pendidikan yang berkualiti dapat menggalakkan pendidikan sepanjang hayat yang dapat membentuk masyarakat yang lebih berdaya saing dan berdaya tahan dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup.
akhir sekali, pendidikan yang berkualiti dapat membangun masyarakat yang lestari, inklusif dan juga berdaya tahan yang menjadi pemangkin kepada perubahan yang lebih luas ke arah pembangunan yang mampat. Cabaran yang pertama adalah penghijrahan pensyarah kepada bidang politik dan juga keusahawanan. Penghijrahan pensyarah institusi pengajian tinggi awam bukanlah satu fenomena yang baru. Ia telah lama berlaku. Penghijrahan ini merupakan satu fenomena biasa yang sering berlaku dalam mana-mana sektor pengajian. Persoalannya, mengapakah penghijrahan pensyarah menjadi satu cabaran kepada pendidikan di negara ini? Hal ini kerana untuk menghasilkan seorang pensyarah bukannya satu perkara yang mudah. Institusi pengajian tinggi awam menghadapi saingan untuk memikat graduan ijazah pertama sewaktu mereka menamatkan pengajian dengan institusi swasta. Tambahan pula, sektor swasta menawarkan skim gaji dan beberapa kemudahan yang lebih menarik berbanding dengan apa yang disediakan oleh institusi pengajian tinggi awam. Cabaran yang kedua untuk mencapai matlamat pendidikan berkualiti adalah kekurangan tenaga kerja yang mahir iaitu guru yang terlatih dan berkemahiran. Hal ini menyebabkan prestasi akademik dan pendidikan sekolah menurun. Cabaran yang terakhir adalah dominasi jantina dalam profesi perguruan. Keunggulan idealisme perguruan di negara ini menjadi semakin malang apabila profesi perguruan ini dimonopoli oleh kaum wanita. Dan yang berlaku sekarang menunjukkan profesi perguruan pada masa ini dan menjelang pada abad 21 akan terus dimonopoli oleh wanita. Salah satu implikasi negatif pendominasian gender khususnya kaum wanita dalam profesi ini ialah meluasnya pelbagai perkembangan yang tidak sihat seperti kenakalan remaja, kelontoran moral dan juga masalah disiplin. Di samping itu, terdapat juga langkah-langkah untuk memantapkan pendidikan berkualiti bagi memenuhi matlamat pembangunan lestari. Antaranya ialah dengan usaha kerajaan dalam menaik taraf kemudahan asas di sekolah-sekolah ataupun di institusi pendidikan. Hal ini dapat memberikan keselesaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam kelas, sekaligus mewujudkan suasana yang kondusif di dalam kelas. Seterusnya, sebagai seorang guru, sikap profesionalisme perlu dipertingkatkan lagi untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi dalam memimpin para pelajar. Penyertaan guru-guru dalam bengkel-bengkel ataupun seminar untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam mengajar amatlah digalakkan untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan guru dalam mengetahui strategi-strategi mengajar secara efektif. Selain itu, kurikulum di sekolah juga perlu ditambah baik. Usaha ini dapat meningkatkan lagi kemahiran pelajar-pelajar. Seperti contoh, sekolah boleh mengambil peluang untuk mengadakan lebih banyak lagi pertandingan inovasi untuk mengasah bakat-bakat pelajar. Kesimpulannya, matlamat pembangunan lestari yang keempat iaitu pendidikan berkualiti perlu dipertahankan untuk menaik taraf pendidikan sedia ada di negara kita ini ke arah yang lebih cemerlang dan lebih berkualiti pada masa hadapan.